2? Ada. Ada. So 100 tambah dengan 50 jadi 150. Okey, clear? So sekarang kita move lagi 3 ke 4. 3 ke 4. So 3 ke 4 ada tak 4 ke 3? Okey, so tak ada. So dekat sini kita tulis 40. Dan 3 ke 5. Department 3 ke Department 5 ada 50. Ada tak 5 ke 3? Ada. Sebanyak 100. Dan yang terakhir 4 ke 5 sama dengan berapa pelajar? Sama dengan 60. Jadi pelajar, daripada sini kita boleh kenal pasti non-adjacent load. Alright, non-adjacent load. So kalau non-adjacent load, saya naik atas tadi. Okay, ingat ni semua? Okay, semua dah ada jawapan? Semua pastikan semua ada jawapan ni ya? Okay, so saya akan naik kat sini. Okay, ini existing layout kita. So kita nak tengok sejauh mana bagusnya existing layout kita. Kalau banyak non-adjacent load, consider not good, bad. Kalau kita dapat clearkan non-adjacent, so kita untuk yang new layout kita akan clearkan semua non-adjacent load. Kalau boleh, kita tak nak ada non-adjacent load. Okay. So kita akan ni 1 ke 2, berapa tadi pelajar? Tengok balik jawapan saya tadi. 1 ke 2 berapa? Department 1 ke Department 2 berapa? 100. Betul, pandai. 100. Okey, seterusnya. Nampak? 1, Department 1, they have interdepartment movement. Tapi tengok. Jauh. Yang di sanalah maka terhasilnya non-adjacent load. Dan cuba tengok value dia 110. Maksudnya tak baguslah. Example, daripada 1, kalau katakan ini adalah distance kita berdasarkan location. Location ni kedudukan 1 nak pergi kepada 3 sangat jauh. Dan membawa load yang banyak. So supposed to be kita kena try untuk letakkan dia without non-adjacent. Okay? Okay, so 2. Seterusnya ada apa? Bagi tahu saya, baru saya bergerak. Seterusnya, lepas 1 ke 3. Seterusnya, lepas 1 ke 3, apa lagi? Department apa lagi? Sebut. Saya tak nampak. You kena sebut dengan suara. 2 ke 3. Alright, betul. Berapa? 200. Betul, 200. Very good. Then next, lepas tu apa? Sebut. 2 ke 4. Betul, 2 ke 4 berapa? 110. 2 ke 4, 110. Betul? Betul semua? 110? Cek, 2 ke 4. 250, doktor. 250. Okey, 250. 150. 150. 150. Okey. Okey, so 150. Okey. Keduduk selagi berada dalam garisan, okey, dalam grid line, so dia tak ada non-adjacent. Non-adjacent ni apabila dia berada di luar daripada garisan grid line. Okey, grid line ni kita panggil dia sebagai 2 kali 3. Okey, ni grid line 2 kali 3. Kadang-kadang sometimes ada soalan, dia tak bagi grid line kepada kamu. Jadi kamu, you have to draw yourself. So, nak kena fahamkan dulu, apakah yang dikatakan sebagai grid line 2 times 3. 2 ini adalah merujuk kepada garisan melintang, manakala 3 pula adalah merujuk kepada garisan menegak. That is why 1, 2. 2 kat sini. And then 3, 1, 2, 3. That is grid line 2 times 3. Okay, nanti kita akan ulang kaji lagi.
Tapi sebelum tu kita selesaikan ni. Okey, baru selesai 2 ke 4, 150. Next. Cepat-cepat. Kalau kamu lambat-lambatlah nak siap. Next. 3 ke 4. Alright. Oh, nampak. 3 ke 4. So, wujud non-adjacent ke tak wujud? Wujud tak pelajar? Yes, wujud. Kerana kedudukannya adalah di luar daripada grid line. 3 ke 4, berapa value dia? 40. Betul, 40. Next. Next. 3 ke 5. Betul. Berapa? 100. Betul. Then last one. Last one berapa? 4 ke 5. 4 ke 5. Betul. Berapa? 60. Pandai. So the first question, what is non-adjacent? So you have to, okay, so saya tulislah. What is non-adjacent? Saya tulis macam ni lah. Hopefully semua faham. So jawapan kamu mestilah ada department 1 to 3 equal to 110. Itu kena jawapan macam tu. And then the second one is 3 ke 4 equal to 40. Sebab ini akan ada markah yang berbeza. So kalau kamu example lump sum 150, so kita tak tahu non-adjacent tu berlaku di mana. Sebab our objective, we want to reduce the number of non-adjacent. Alright pelajar? Okay, so sekarang ni kita nak draw a new layout based on the question. Berdasarkan question tadi. Okay, so macam mana sekarang kita dah selesai untuk new layout pula. Kamu perlu sambung pada kotak yang ketiga ini. Arrange based on sequence. Maksud dia, kamu kena susun berdasarkan kepada yang mana hubungannya most relationship tu kedudukannya perlu di atas. Example, okay, so saya buat kat sini Kamu terus susun 2 ke 3 sama dengan 200. Maksud dia ialah pastikan bahawa kedudukan 2 dan 3 no non-adjacent. You have to arrange your new layout di mana 2 dan ketiga because the load dia sangat tinggi, kedudukannya perlulah berdekatan. Berdekatan, okay? And then the second one, yang consider most important one is apa dia? Cuba cakap. Saya tulis. 2 ke 4. Betul. Kenapa? Berapa load dia? 150. Very good. Okay, next. Sambung. Seterusnya. 1 ke 3. Betul. Berapa? 110. Very good. Next. Sambung. Continue. 1 ke 2 dan 3 ke 5. Okay, berapa? 100. Okay, good. Next. Last one. 4 ke 5. Berapa? 60. Ada lagi tak? Ada. 3 Berapa? ke 4. Okay. Berapa? 40. Okay, so thank you very much. So all of you have to make sure di kedudukan yang berada di atas ni, yang load dia tinggi, dia kena berada berdekatan. Alright, berdekatan. Okay, so okay, macam mana you nak lukis your new layout? Okay, this is my formula lah. Yang ni saya share pada kamu. Okay, selain daripada ini, kamu kena tambah sikit lagi. Okay, kamu kena tambah sikit lagi. You have to do some analysis. Macam mana? Okay, you nak tengok yang mana department they have a lot relationship dengan department yang lain. Example, kita ambil 1. Okay, 1 they have relationship with department 2. 3 lagi? Ada lagi tak? Selain daripada 2 dan 3. 1 hanya ada hubungan dengan 3 dan 2 saja. Betul kan? Ada tak hubungan dengan 4? Ada atau tidak? Department 1 to 4. Tidak. Tak ada. So tak ada, kita stop. Now we move to 2 pula. Bagi tahu saya, 2 ada hubungan dengan siapa lagi? 3 dan 4 lagi? 1. Ada lain? Tak ada kan? Dia cuma ada
Oh sorry. 4 dan 1. 2, 3, 4, 1. Okay, so kita pergi kepada 3 pula. 3 ada hubungan dengan 145. 2. Saya tengok sini ada 2. Lepas tu ada 1 lagi. 4 dan 5. Betul? Okay, manakala 4 pula ada hubungan dengan 2 lagi 5. 5 dan 3. Betul kan? Dan yang last kali is 5. 5 ada hubungan dengan 3 dan 4. Okay, complete tak? Adalah tak yang saya tertinggal? Okay, semua dah ada. So, dekat sini kan pelajar, you tengok, you pilih department mana yang banyak relationship. Okay, based on this one, 3 merupakan satu department yang banyak relationship sebab dia ada hubungan dengan 2, 1, 4, 5. So, kita boleh gerakkan sini. Tapi you have to make sure di dalam ini ada 2, 3 dan 2, 4. Di dalam ni ada hubungan 2, 3 dan 2, 4. Sebab we have to make sure kedudukan antara 2, 3 dan 2, 4 ni berada berdekatan. Okay? So sekarang kita akan draw dulu. Okay. Saya lukis kat sini Okay, grid line yang diguna pakai ialah grid line 2 dan 3. This is row number 1. This is row number 2. Right. This is column number 1. This is column number 2 and this is column number 3. Yang itulah yang kita panggil sebagai grid line 2 times 3. So kita nak mulakan mana dulu? Saya nak mulakan 3 dulu. Sebab 3 dia ada relationship dengan 2, 1, 4, 5. So saya nak letak department 3 dulu. Okay. Any suggestion? 3 saya nak letak di mana ya? Any suggestion saya nak letak kat sini ke? Kat sini ke? Kat mana saya nak letak pelajar? Mana kedudukan yang paling bagus sekali? Tiga replace kepada 2. Okey. Dekat mana? Dekat Sini. 2. Atas 2. Sini. Boleh? Nampak? Tak nampak? Tak ada. Tak boleh tak- nampak. Okey. So saya letak sini So 3 saya letak sini. Oh ya. Betul tak? Setuju tak? Ataupun saya nak letak kat tepi sini. Okey. So cara dia ialah kamu kena tengok dulu. Okey. Sebab kita pilih 3. 3 ni dia ada hubungan dengan 2, 1, 4, 5. So kita kena allocate 3 berada di tengah-tengah supaya dia akan dapat mengelakkan berlakunya non-adjacent. Alright. So seterusnya 2, 1, 4, 5. So dia ada hubungan dengan 2, 1, 4, 5. So untuk ini, okay, saya letak saja. Saya pakai letak je. Okay, 2, 1 kita letaklah sini. Okay, saya letak sinilah. Okay, so 2 kat sini. Alright. Kat sini 4. Alright. Kat sini 5. Oh 1. Okay. Dia try and error Lepas tu kalau you dapat nak jasa, you kena delete balik and then you buat balik. Okay, so kita tengok balik hubungan tadi. Okay, 1 dan okay, so inilah, ini kita punya ni. So you have baca balik daripada sini. That is kita punya cadangan. So you baca balik 1, 2, 100, 1, 3, 110, 2, 3, 200, 2, 4, 150. Kita baca balik. So kita akan cuba selesaikan. So saya ambil warna merah pula. Okay. 1 ke 2. 1 ke 2. Okay, settle. 1. Tak boleh ambil ini juga. Okay, so 1 ke 2. Kita ada 100. Good. Okay. And then 1 ke 3. Yes, very good. Kita dapat. Sebelum ni kita ada non-adjacent. So 1 ke 3. 110. Kita dapat eliminate our non-adjacent. 2 ke 3. Yes, kita dapat straight line. 2 ke 3. 200. And then 2 ke 4. Okay. 2 ke 4. 150. Alright. 3 ke 4. Good. 3 ke 4 dapat 40. Sebelum ni kita ada non-adjacent. 3 ke 5. Yes, good. Kita dapat 100.
And then 4 ke 5. 4 ke 5 which is 60. So, nampak tak? Saya dah berjaya eliminate non-adjacent. So, this is consider our final layout. Okay. Nampak? So, macam mana saya nak lukiskan saya punya layout? Macam mana I would like to suggest my new layout berdasarkan maklumat di sini. Saya pilih dulu yang mana department yang ada banyak most inter-department relationship ni. Dekat dan saya pilih 3 letak di tengah-tengah. Okay. Pelajar so far faham ke? Tak faham? Okay. Boleh ke tak boleh? Nak tengok berapa tanda good lah. Okay, berapa tanda tak faham? Yes, teruskan. Soalan. Kalau yang kita lukis balik tu doktor, macam layout yang kita lukis tu, sebenarnya dia atas kita ataupun dia memang kena ikut susunan dia. Kita letak nombor tadi tu. Atas kita, atas kita. pelajar, atas pelajar. Biasanya bila Sebab- saya, ya betul. Kadang-kadang bila tuan buat, tuan takkan sama dengan saya. Mungkin tuan akan pindah 1 dekat sini, 5 dekat sini, 4, 5 kat sini. Yes. Sebab tadi saya susun bila doktor cakap susun tu, saya susun 5 tu dekat atas sebelah 3. Okay, okay. Saya susun gambar rajah yang macam tu. Okay, Lepas bagus. tu bila doktor letak 5 dekat bawah, jadi terkejut sikit lah situ. Situ je lah lain dekat nombor 5 tu je. Asalkan boleh eliminate non-adjacent. Okay, contoh tuan, memang tuan susun macam mana? Sini tuan letak berapa? Yang sama macam doktor, tapi yang 5 tu dekat atas, sebelah 3. Okay. Yang 1 tu je yang beza. 1, 2, 4, 5 kat sini. Maksudnya tuan isi 3 kat sini. 1 3 sini, 2, dekat tengah. 4, 5 kat sini kan? 4 bawah 3. 5 dekat atas. Okay. Selagi tak wujud non-adjacent, jawapan tuan tetap full mark. Dapat markah yang penuh. Okay. Boleh? Okay. So kita buat sikit latihan. Okay, kita buat sikit latihan. Okay, kita buat kat latihan sini. Okay, dekat sini sama juga soalan. Dia gunakan grid line. Okay, grid line 2, 3. Okay, so semua dah biasa dengan grid line 2, 3. Saya nak uji sikit boleh? Okay, saya nak kamu semua drawkan grid line 4 times 5. Okay. Drawkan grid line 4 times 5. So 4 ni garisan kat mana? Menegak ke lurus? Melintang. Melintang. Melintang pengsan lah kan? Fatin? Pengsan macam ni lah. Betul tak? Okay, betul. Ingat jangan confuse. Sebab, okay, macam mana kita nak ingat? So, bila kita nak develop house ataupun develop building, the important thing is the foundation. So, foundation tu kat mana? Dekat lantai, dekat bawah. Kat floor. So, 1, 2, 3, 4. So, 5 will be menegak. 1, 2, 3, 4, 5. So, this is the grid line. Some question, dia tak akan bagi existing layout pada kamu. Dia tak akan bagi existing layout, tapi dia akan bagi load summary. So, daripada sini, you diminta untuk lukiskan new layout. Alright, So, dekat situ dah tak ada non-adjacent lah. You cannot identify non-adjacent. You straight away find out apa layout yang baru. Okay, my question, next question. Student, example, adakah jawapan bagi layout design ni, dia memang tak ada non-adjacent? Okay. Itu actually I yang kena jawab, bukan you. You yang kena soal I, bukannya I soal you. Jawapan dia ialah tak semestinya, alright, jawapan kita boleh hilangkan semua non-adjacent. Not necessary. Tak semestinya. Ada juga soalan yang wujud non-adjacent, tapi you have to reduce the number of non-adjacent. Example, previously ada 4 non-adjacent. Alright. Dan bila you layout balik, you redesign balik, daripada 4 tinggal 1 ataupun daripada 4 tinggal 2. So, baru dekat situ ada nampak perubahan yang lebih bagus daripada sebelumnya. Okay. So, kali ni, macam mana? Macam mana saya nak tulis, nak minta kamu buat together. Okay, cuba selesaikanlah. Cuba selesaikan dahulu. Nanti saya akan minta kamu isi
table ni dulu. Kita nak summarize dulu load movement. Okay, cuba selesaikan soalan nombor 2. Hey, kamu dah selesaikan kan? Betul tak? Okay, so bagi jawapan je lah kat saya. Okay, so bagi jawapan kat saya. Saya akan tuliskan kat sini. Nanti kita sama-sama boleh lukis layout. So berapa? 1 ke? Please somebody bacakan. Saya nak tulis. 1 ke 3. Thank you very much. 1 ke 3 berapa? 125. 120. Teruskan. 1 ke? Teruskan. 1 ke 4. Berapa? 40. Very good. Yang lain prepare untuk yang table seterusnya. Okay, so Sat, saya naikkan dulu. Okay, continue. Seterusnya. 2 ke 3. Okay, berapa? 45. 45. Okay, seterusnya. 2 ke 4. Berapa? 75. Lagi? 3 per 4. Berapa? 20. Okay, next. 3 ke 5. Okay, berapa? 235. Okay, lagi? 3 ke 6. Okay, lagi? 200. Okay, next. 4 ke 1. 60. Okay, lagi? 4 ke 2. 30. Okay, 4 ke 3. 10. okay, 4 ke 5. 85. okay, 4 ke 6. 50. okay, 5 ke 6. 10. okay. 6 ke 3. 40. 6 ke 3 sana. Okay, so 6 ke 3 berapa? Cina? 40. 40 lagi? 6 ke 4. 30. Banyaknya. 6 ke 4, 30 ha? 6 ke 5. 150. 5, 150. That's Okay. all. That's all, Sheena. Okay, thank you. Okay, so anybody yang boleh combine together department yang sama? Saya Doktor Okay, siapa tu? Ong Xue Hui. Ong Xue Hui. Okay, yes, proceed. 1 ke 3, 1 ke 3. 125. Alright, next. 1 ke 4, 100. Okay. Okay, next. 2 ke 3, 45. Okay, next. 2 ke 4, 105. 105. Next. 3 ke 4, 30. 30. Next. 3 ke 5, 235. 2, 3, 5. Okay, 5. next. Yes, thank you. Lagi? Sambung. 3 ke 6, 3 ke 6. 240. 240. Yes, next. 4 ke 5, 85. 4 ke 5, 85. Okay, next. 4 ke 6, 4 ke 6, 80. 80. Okay, next. 5 ke 6, 5 ke 6, 160. 6, 160. Ah, 60. Okay, lagi? itu That's je. all? Itu je. Thank you. Ong Xue Hui. Hui. Ong Xue Hui. Okay, thank you Oi. Thank you Hui. Pakai Hui lah ya. Thank you Oi. Thank you very much. So daripada sini Hui dah tolong kita summarizekan. And then the last one kita akan rearrange balik based on the most high relationship between department. Okay? So tapi yang paling penting sekali ialah kamu kena tengok department mana yang ada banyak dia punya interrelationship. Example kita start dengan 1 dulu ya. Okay, 1 ada relationship dengan mana pelajar? 3 lagi? 3 dengan 4. 3 dengan 4. Ada lagi? Tak ada. Okay, 2 dengan
Dua Tiga dengan dan empat. 3 dengan 4. Lepas tu 3. Okey. 1 ke 3 berapa tadi? 125. 1 ke 4 ada 100. Okey, dekat sini kita nampak hubungan yang mana yang paling banyak. 2 ke 3 ada 45. 2 ke 4 ada 105. And then 3 pula 3 ada hubungan dengan 4 lagi? 5 lagi? 6 lagi? Ada lagi? Tak ada. Ha? 2. 2 ada? 3 ada hubungan dengan 2? Ya, 2 ke 3. Okey, so ada 2 ke 3. 2 pun yes, betul 2 pun ada. So 3 ke 4 30. So 3 ke 5 2 3 5. 3 ke 6 2 4 0. And then the last one is the 45. Okey. So yang department 4. Doktor, satu Yes. pun ada. Oh, satu pun ada. Oh, yes, ada yes. link dengan 1. Betul lah. Adalah 1. Yes. 1 betul. 1 berapa? 1, 2, 5. Betul. Thank you. I pun tak perasan. Okey, 4 pula. 4 dengan 5 dan juga 4 dengan 6. 5 dengan 6. So daripada sini pelajar, yang mana dia punya relationship lebih tinggi? Mana? Department mana yang dia punya interdepartment movement dia sangat tinggi? So kita semua boleh nampak yang 3. ini. Yes, betul. So daripada sana kita akan buat 3 kedudukannya adalah berada di tengah-tengah. Okay, so kita ambil sini. Okay, tapi sebelum you arrange, I ni dah advance tau. You kena kenal pasti apa dia. Sebelum rearrange, kita kenal pasti apa dulu pelajar? Lupa dah? Sebelum kita rearrange, kita dah kenal pasti grid line dah. Kena kenal pasti apa dulu? Macam mana nak buat improvement kalau kita tak kenal pasti benda tu? Apa dia? Semua dah lupa dah. Soalan pertama apa dia tadi? Kena pasti center. Non-adjacent load. Kena pasti non-adjacent load Meeting, thank you. Okay, so dekat sini previously kita dapat 1, 3. 1 ke 3 kita dapat 1, 2, 5. This one okay lah. Yang ni based on this one Based on this one. Kita kena settle dulu ni. Table ni sebelum pergi sini. 1 ke 4 ada 100. Okey lagi. 2 ke 3. Tengok 2 ke 3 masih okey lagi. Ada 45. Okey. 2 ke 4. 2 ke 4. Mana 4? Oh 4 sini. So ada 105. So okey lagi. Belum bawah And then 3 ke 4. 3 ke 4. Wow, 3 ke 4 ada 30. So 3 nak pergi kepada 4. Dia kena ada non-adjacent. So kita akan movekan 3. Check. Tap. So this is non-adjacent number 1 which is 30. 3 ke 4. Okay, so kita ni balik. Seterusnya. Sorry. Dah terlebih. Okay, 3 ke 4. 3 ke 5. 2, 3, 5. So kita kat sini. Dia dah settle ni. 3 ke 5. 2, 3, 5. Saya kecilkan sikit. Bagi semua nampak. Okay. Alright. 3 ke 5. 2, 3, 5. So oh my god, yang di sini pun ada non-adjacent 3 ke 5. So 3 ke 5, 2, 3, 5. 2, 3, 5. Okay. Next, you bagi tahu I sebab I tak nampak. Seterusnya. Okay, 6. 6 ke? 3 ke 6. 3 ke 6, bagus, cantik. Tak ada non-adjacent. Berapa? 240. 240. Okay, next.
4 ke 5. 4 ke 5. Okay, good. 4 ke 5 berapa? 85. 85. Next. 4 ke 6. 4 ke 6. Wow, macam sekali lagi ya. Kita ada 3 non-adjacent. Sebab dia berada di luar grid line. Berapa? 80. 80. And then next. 5 ke 6. 5 ke 6. Okey, berapa? Wow, ada lagi satu non-adjacent yang keempat. Berapa, Shina? 160. 160. Lagi? That's all. Thank you. That's all. Thank you. Thank you, Shina. I yang kena say thank you very much. Okey, daripada sini, so kita kenal pasti, kita dah dapat bahawa ada berapa non-adjacent tadi semua pelajar? 4. Betul, ada 4 non-adjacent. So apa? Pertama sekali kita akan tulis non-adjacent. Ada 4. Yang pertama, apa dia jawapannya? Sebutkan department dia. Berapa? 3 ke 5. 3 ke 5. Berapa? 235. Okey, seterusnya 5 ke 6. berapa? 160. Okey, seterusnya 4 ke 6. 4 ke 6. Berapa? 80. Okey, seterusnya 3 ke 4. 3 ke 4. Berapa? 30. Ada lagi? Itu je. Itu je. So, daripada sini saya akan bagi markah 1, 2, 3, 4. 4 markah. Itu pemarkahan kita lah. Okey. Alright. So, pelajar sekarang adalah tiba masanya kita nak melukis new layout yang lebih efisien. Yang mana kita nak reducekan number of adjacent, reduce number. Ataupun kalau kita tak boleh, we want to eliminate all non-adjacent. Eliminate tu buang semua. Kalau tak mampu buang semua, kita reducekan the number. So dekat sini, so saya buat kat sini lah senang supaya semua kita boleh nampak. Okay, so saya buat kat sini. Okay, so kat sini Okay, saya buat kat sini. Okay. So, kita akan buat grid line 2, 3. 1, 2, 3. As usual, disebabkan 3 tu dia ada hubungan dengan semua, kita letak 3 kat bawah lah pula. 3 kat sini 3 kat sini. And then saya akan susun 1, 2, 6, 5, 4. Seterusnya saya nak tengok selain daripada 3, apa lagi yang mempunyai hubungan yang banyak. Okey, 1 dan okey sama-sama 1. Okay. Right, tu saya akan buat macam ni lah. Okey. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2. Okey, saya try. 1, saya cuba 2, 4, 5, 6. Okey, so kita try sekarang. Nak tengok hubungan pula. Okay. Kamu pun cuba dekat sana. 1, 3, 1, 4, 2, 3. So, 1, 3 clear. 1, 4 clear. 2, 3. Saya tengok sini saya tengok kat sini. 2, 3 clear. 2, 4. 2, 4 pun clear. 3, 4. 3, 4 pun clear. 3, 5. 3, 5 pun clear. 3, 6. 3, 6 pun clear. 4, 5. 4, 5 pun clear. 4, 6. 4, 6 pun clear. 5, 6. 5, 6 pun clear. Yang inilah saatnya mendebarkan. Tapi Alhamdulillah semuanya okey. Tak ada non-adjacent. Jadi inilah inilah yang terbaik lah. So you akan dapat full mark lah berdasarkan ni. Kalau ini, so kalau macam bila skema kata tak ada non-adjacent, maksudnya yang tak ada non-adjacent ni lah yang akan dapat full mark. Okey? Yang ada non-adjacent, dia akan bagi markah juga. Tapi markah tu kita akan mula tolak-tolak. Berapa banyak you akan salah. Okay, you all faham tak? Faham. Ayo, betul ke faham ni? Tengku Daniel, betul ke faham? Okay, faham Kalau faham, ready lah untuk Miss Sam soalan layout design ni.
Okey, bagus-bagus, semua dah faham. Okey, sekarang saya nak pergi kepada soalan latihan yang kedua. Tak apa ke saya speed? Jangan sedih ya tuan. Kena sebab dah faham kena test lah. Rugilah tak test. Okey, saya nak pergi kepada soalan latihan yang kedua, relationship. You all ready ke? You all nak tunggu next sem pula. Tak apa, saya teruskan. Saya teruskan. Okey, so saya nak pergi kepada yang seterusnya. Nampak saya sharing apa sekarang? Tak nampak Okey, so saya nak sharing ini sebenarnya. Okey. Okey, latihan seterusnya saya nak mengajar kamu relationship diagramming. Okey, dalam relationship diagramming ia agak berbeza kerana hanya menggunakan simbol A, E, I, O, U. So A ialah absolutely necessary. E ialah especially important. Absolutely necessary maksudnya dia nak cakap bahawa hubungan antara satu department dengan department yang lain sangat penting. Dan E pula merujuk kepada hubungan yang penting tapi taklah sepenting A tadi. So apakah yang membezakan hubungan setiap satu selain daripada A, E, I, O, U ni ialah A. Untuk A biasanya dia akan menggunakan line 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. E pula line dia ada 4. 1, 2, 3, 4. I pula dia akan ada 3. 1, 2, 3. O 2, U unimportant ada 1, manakala X tak ada line ataupun zigzag line lah, orang panggil zigzag line. So dia cara nak bezakan dia berdasarkan ada berapa bilangan line pada sesuatu hubungan tu. Contohnya dekat sini. Okey, so dia menggunakan grid line 2, 3. So nampak yang ni yang stock room hubungan dengan shipping and receive. Okey, kamu tengok sini dia ada non-adjacent. Dan hubungan dia sangat absolutely important. Maksudnya sepatutnya tak berlaku beginilah. Ini akan menyebabkan movement yang jauh dan juga handling cost akan juga meningkat. Kalau hubungan tu important, supposed to be dia berada berhampiran, dekat-dekat. Minimum the movement. So hubungannya kita kena susun balik dan berada di dekat yang berdekatan. So kalau contoh office dengan locker room jauh tak apalah sebab dia tak ada hubungan yang dia tak ada daripada segi relation dia. Dia consider bila dia zigzag ni back to the previous dia undesirable. Okay. So sekarang ni faham semua? Saya nak intro sikit-sikit. So kerja kamu as usual, kamu kena redraw balik layout yang baru. Contoh dekat sini yang mana kita dapat reducekan non-adjacent especially pada hubungan yang sangat tinggi tahap importance-nya. So kita akan susun dia berada berhampiran. Okay? So macam mana soalan biasanya dia akan bagi kepada kamu. Okay, so sekarang saya akan share soalan. Okey, ini bentuk soalan yang saya dah bagi kepada kamu dalam Telegram. So dekat sini dia ada department A, B, C, D, E dan F. So macam mana kita nak tengok hubungan A and B, the hubungan, the relationship, sebab tu nama dia relationship diagram. A ke B, okay, dia punya relationship dia I. Okay, so A ke B, you put I here. And then habiskan A ke C is O. Hubungan department A ke C is O. Hubungan A ke D is A. So you bubuh A kat sini. And then A ke E is I. I you put here. And then A ke F is O. Absolutely. O is apa? O is apa? A, E, I, O, U. O is okay, important. A, E, I, O, U. Okay. Okay. Important important je. So dia ada satu line saja. Nampak kan? So now kita move kepada B pula. B dengan C dia ada U. Hubungan dia is a U. So B, ni B kan? Ni C kan? So you letak kat sini U. You salin je lah. Semua dah faham?
U-O-I-X. Lagi seterusnya C pula. C dengan D, ni C kan? Ni D kan? Kat sini lah. C dengan D, O-X-O. And then C dah selesai. A dah, B dah, C dah. Now D. D-O-O. D-O-O. Dan the last one is the E-N-T to F. Department E to F is X. So you put here X. Pening dah. I laju sikit kat sini. You all okay tak? Sebelum I nak move kepada new layout, boleh ada soalan? Okay. Waiting dah angkat dah. Good. I can understand. That's good lah. Okay, so dah faham. Okay, sekarang ni kalau kita dah faham, sekarang ni berbeza tau. Kita nak tulis dah. I dah boleh lukis. I can draw the new layout. Tapi sebelum tu kita perlu kenal pasti dulu dari segi interdepartment tu dekat mana yang A. Dekat mana yang A. Okay, so kita nak tahu dulu. Kita start dengan A dulu. A is apa? Absolutely important. A is absolutely important. So dalam absolutely important, ada satu department sahaja, iaitu A ke mana? Kalau siapa pandai, A ke mana? Ada hubungannya ialah absolutely important. Ke mana? D. Pandai. A ke D, you make sure letak dekat-dekat tau. Jangan letak jauh-jauh sebab hubungannya absolutely important. Lepas A, we move to B. B, sorry. Apalah I ni. Bukan B. Apa dia? Saja je buat salah. Lepas A apa? Absolutely important. Lepas tu apa? E. Okay, E pandai. Okay, E. E tu stand for what? Especially important. Yes, especially important. Ada tak hubungan E? Tak ada kan? Tak ada kan? So E tak ada. Then I. I apa? Important. Important. Mana ada department yang important? Bagi tahu? B dengan E. A ke B. Alright. Nampak? A ke B important. A ke E important. Lagi? Ada tak lagi? B kan? Yes. B ke E important. Lagi? Tak ada. Habis dah kan? Okay. So lagi A, E, I, O. O. So kita pergi kepada O lah. Saya pun bawah sikit. Okay. O. Okay. Ingat lagi tak? Walaupun dah tertutup. Okay. Hubungan apa yang O? A ke D. D. Lagi? A ke Tak dapat. tak ada. Yang O. O. Yang last sekali. Yang last sekali A ke C dan A ke F. Okay. A ke C dan A ke F. A ke C. A ke C. Sorry tak keluar. A ke C. A ke F. Lagi? O. B ke? A, B, C, D, E, F. B ke? A, B, C. B ke D. Lagi? C ke? D. C ke D. Lagi? C ke? C ke F. F. Lagi? D pula. D ke? E. Ke E. And then last one D ke F. That's all. Itu X ni tak apa. Kita boleh abaikan sebab dia tak ada hubungan. So grid line dia berapa pelajar? 2, 3. So tahu tak macam mana nak draw 2, 3? Draw macam ni. Sorry. Dekat sini. Okay, draw 2, 3 lah. 2. And then 1, 2, 3. So kita akan gerak A dan D dulu. Sebab between A dan D, dia ada hubungan relationship yang tinggi. So dia kena berada di tengah-tengah. Manakala seterusnya A ke B, A ke E. Okay. So I akan buat, yang ni pun kita akan buat A kat sini. I akan buat A kat sini. And then D kat sini. So lepas you buat A, D, you kena buat 5 line. 1, 2, 3, 4, 5. This is important. Sebab 5 line ni menunjukkan A. What is A? Absolutely important.
And then we move to I. I is what? I is important. Important ada, this one ada 5. Alright, this one ada 4. And important ada 3. Alright, so kita akan buat I, A ke B. So A ke B. Alright, A ke B. And then A ke E. A ke E. I buat je tau. I tak tahu I buat je. Tapi yang important I nak make sure yang hubungan A, E, I, O, U ni kalau A ni kena berdekatan. E juga kena berdekatan. I pun kena berdekatan. So dia ada A ke B. Dia ada 3. 1, 2, 3. Alright. Alright. And then A ke E pun 3. 1, 2, 3. And then B ke E, I kan? B ke E. Dan B ke E. Oh my God. Nah, B dengan E, B ke E is I kan? Nampak? B ke E, dia ada non-adjacent. Which is not good lah. So, apa yang kamu buat? Kamu padam ni, padam B, kamu move dia dekat sini. Okay, alamak, terpadam semua. Okay, I move B kat sini. Bila I move B kat sini, so dia hubungan dengan E, dia akan direct lah. Dia ada 3. 1, 2, 3. Okay, cukup. Okay, lulus. A ke B, so dia akan ada, tadi dia ada A ke B kan. So hubungan dia macam ni lah. 1, 2, 3. Okay kan? Nampak kan? Seterusnya, sekarang O. O ada 2 garisan sahaja. Okay, A ke C, so I buat je lah. Yang belum ada is C, D dah ada, E dah ada, F. Alright. A ke C ada 2. Set. A ke C ada 2. A ke F pun ada 2. Alright. B ke D ada 2. C ke D, okay, C ke D dia ada non-adjacent. C ke F ada 2. D ke E ada 2. And then D ke F ada 2. Satu non-adjacent. So far ini yang I dapat. Kalau kamu pelajar boleh dapat lebih bagus daripada saya dan you boleh eliminate non-adjacent kat sini. So jawapan kamu adalah yang paling tepat. So far I dapat 2. So far I dapat non-adjacent. I can reduce the ni. The non-adjacent. So non-adjacent cuma C ke D saja. Tapi kalau kamu boleh eliminate C ke D, kamu boleh buang non-adjacent. So jawapan kamu adalah lebih tepat. Okay tak pelajar? Faham tak? You kena buat latihan baru boleh faham. Okay. Boleh tahan pukulan hari ni. Sebab dah cakap kan, so memang pening, teknikal sungguh. Okay, nak tengok, nak uji kaji. Siapa yang faham setakat ini block diagramming? Tunjuk tanda bagus. Nak tinjau. Block diagramming, yang loading, load tadi. Okay, angkat, jangan berhenti Alright, buat. Siapa yang faham, load, angkat tangan Next tak faham jangan berhenti. Ainul Birha tak faham ke? Load. Aini Firhani, Liwanti. Okay, Johnny Cha. Okay. So Tengku Daniel, Biha, Nesh masih tak ada respon. Okay, yang apa? Yang Edwin, you don't understand? Oh, okay, Edwin now understand. Okay, thank you very much. Faham, Doktor. Faham, bagus. Okay, so relationship diagramming pula. So far relationship. Okay, berhenti. Pause dulu, jangan angkat tangan, jangan buat apa-apa. Okay, relationship diagramming, angkat tangan kalau faham. Okay, yang tak faham berhenti dulu. Okay. Come on, relationship diagram. Wow, Tengku Daniel faham. Alhamdulillah. Okay, relationship Relationship. Okay, stop. Okay, stop. Okay, now I nak tengok yang tak faham block diagramming. Block diagramming yang first tu.
Yang load tadi. Okay, berapa orang tak faham? Tak faham kena macam ni lah. Jangan macam ni pula. Okay, macam ni. Yang tak faham, load. Aini Sofia tak faham. Lagi-lagi? Aini Sofia. Lagi selain daripada Aini Sofia? Yang load tadi. Alright. Aini Sofia. Okay, Aci. Okay, relationship diagramming. Yang tak faham. Come on, relationship diagramming yang tak faham. Tuan seorang. I see. Come on. Hasif, Atika. Alright, ada 3 orang. 1, 2, 3. Silap doktor. Oh, Aini Sofia. Faham? Okay, Birha. Okay. Saya tak faham relationship diagramming. Okay, Aini Sofia tak faham. Alright, okay, tak apa. Sebab 2.5 dah kan. Okay, relationship diagramming. Saya akan ulang balik pada kelas hari Isnin ni. Di samping tu, jangan happy sangat. Ada satu lagi nak akan cover. Dalam topik bawah tadi kita belajar proses diagramming, product diagramming pula saya akan ajar. Line balancing nama dia. Tapi saya akan cover dalam relationship diagramming. So hari Khamis you already untuk buat quiz. Untuk buat quiz. Sebab dalam kelas saya kita tak ada mid-sem. Saya tak nak buat mid-sem. Mid-sem dia akan susah. Saya akan collect semua soalan, bubuh dalam satu soalan. So akan ambil masa. Tapi yang ni saya nak buat quiz hari Khamis ni. Okay, so saya nak bagi latihan ke? Awak nak buat latihan sendiri dalam exercise yang saya attachkan? Tak ada mid-sem. Hanya banyak quiz. Tapi berhati-hati So, semua quiz tu akan diambil kira. Jadi pastikan semua quiz markah tinggi lah. Okay, so nak latihan tak? Nak saya bagi latihan ke you nak buat latihan sendiri? Okay, Wawai, janganlah nangis. Tuan bagi tisu kat Wawai, dia nangis tu, sedih. Okay. Alright, nak tanya. You all nak buat latihan sendiri ke nak saya assign latihan mana yang nak kena buat untuk block diagramming dan relationship? Okay, so semua diam. Saya assume kamu buat latihan sendiri ya. Oh, doktor assign lah. Fatin Atira dah minta saya assign. Bila saya assign, make sure you kena upload lah jawapan dalam online learning. Okay? So saya akan assign dalam Telegram. Okay? So that's all for today. InsyaAllah semoga semua dapat faham lah. Kelang kelibut nak mulakan kelas tak baca doa. Tu yang tak faham tu kan. Okay, tapi tak apa. Next time ingatkan saya lupa baca doa. So thank you very much to all of you for listening. Spend your time dengan saya dan juga answer my question. So hari ini saya akan bagi markah bonus untuk semua pelajar di atas participation semua. Semua akan dapat mark for today's. Okay? Mark for participation. Thank you all. Bye-bye. Goodbye. Siapa yang belum lagi, so saya akan sharing untuk QR code. Okay.